Sehazi. Macam kenal lah. Awak ni, saya berminat awak ni. Saya selalu tengok awak dekat YouTube. Tak silap saya, awak ada pergi British, betul? Britain, yeah, British. Britain. Oh, Britain. Faham. Cuba cakap sikit macam mana dia orang sebut air kat sana kan? Dia sebut ayak, dia sebut ayak. Oh, Dia sebut water, water. Water. Hello Aisha. Seteva. Oi. Ada. Wujud. How are you, Seteva? Hidup. Semalam boleh tidur ke? Tak ada. Tidur. Apa dia tidur? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada semua warga Flashion, terutamanya batch 04 tahun 2021. Berikan tepuk pada mereka. Magic. Oh, dah buat magic. Hilang. Nampak? Saya pun boleh buat magic. So, okay, untuk memeriahkan permulaan sesi kita, boleh tak saya nak request, saya lama dah, macam mana nak cakap lah. Saya request, boleh tak guys, boleh tak? Wan Afiq Baisyah, Wan Afiq Keman, Fatin Nur, Fatin Nazila, Nora, Zarif Zaidi, Tong Yusin, Amnani, Nik Maisara, boleh tak kita kata dekat Syazik, please nak satu magic, boleh tak semua? Okay, 3, 2, 1. Nak tak? Lawak. Ini spontan. Ini spontan ni. Banyak sangat magic ni. Banyak sangat makan tu. Banyak kan tu, makan kan. Banyak sangat ni. Dia jangan dipanggil, jangan diseru. Dia akan keluar nanti. Allah. Aluminium. Allahu Akbar. Okay. Hi guys. How are you? Harap semua sehat-sehat. Okay. So ini merupakan sesi seminar Wake Up Chemistry yang saya rasa sesi yang kelima kot. Before this kita start dengan Maths. At Maths. Lepas tu kita ada Bio and then kita ada Science and then sekarang ni Kimia. I hope you guys are comfortable di mana korang tahu macam mana flow dia, how to use the Zoom. Okay, for those yang lama, Flashion yang lama, hi Flashion yang lama, terima kasih Allah, dah berjambang dah semua. Okay, yang Flashion lama tolong guidekan yang baru macam mana kita punya seminar ini. Seminar kita akan jalankan gallery view di mana awak boleh tengok ke tiga-tiga panelis. Okay, awak boleh double tap dekat skrin yang awak nak pin. Contoh sekarang saya double tap dekat Seteva, saya boleh nampak dia senyum dia senyuman dia memang handsome. Okay, and then saya nak double tap dekat Syazik, saya akan nampak Syazik, dia akan pin. Okay, korang boleh double tap Okay, and then itu je, korang tak payah double tap kat saya malu. Okay, terima kasih. Baik. Sedikit ceritakanlah, saya nak sembang sikit. Sesi ini berkenaan dengan apa? Sesi ini kita akan ada 2 part di mana pertama kita akan go through the overview of the subject. Subjek apa kita belajar? Ni kita subjek apa sekarang ni? Bio. Bukan bio. Agama. Allah. Moral. Bagi kita yang tak ada moral. Orang nanti bagi sorang-sorang nanti. Subjek kimia. Okey, baik. Bersama saya Mas. Okey, habis dekat tu je bersama saya Mas. Okey, saya berasal daripada Pulau Pinang dan saya berumur dalam, saya lahir tahun 2021 tak silap saya. 2021 macam tu Dia awal sikit, dia lambat sikit pada Babadan tahun tak silap saya tahun 1992 kot.
Betul, Okay. betul. Bersama kita hari ini kita ada yang pertama, Seteva. Okey, silakan Seteva perkenalkan diri. Okay, salam sejahtera. How are you guys? Semua dah ready ke belum? Kalau semas daripada utara, tengok tu. Masa dia punya masa dengan nasi kandak tu. Betul tak? Okay. Saya dilahirkan di Taiping. Membesar di Kota Baru Kelantan. Ecek Kelantan boleh. Kena degu. Lepas tu sama belajar dan kerja dekat Penang. Biasalah. Habak mai lah. Lepas tu sejak 96 saya kat Taiping. Pengalaman saya lebih kurang 26 tahun je. Je lah, kena ada je kan. So hopefully saya boleh macam bagilah input yang orang kata apa, muda lagi. Masih. Tengok ramai yang cakap muda tu. Alright. Memang kita akan bagi perencah sajalah. Apa yang kamu kena buat, apa yang kamu orang kata apa kena planning, lepas tu redah saja. Okay? All the best guys. Terima kasih Bapak Oda. Tadi saya dengar daripada Taiping Ya. Taiping betul. Kita ada seorang warga kita Plusian warga. Hello, kejap saya nak Teruk. saya nak call warga Taiping kejap. Teruk. Hello. Atira. Ya, Atira. Pun tipu lah. Tadi nak jumpa Bapak dia kan? Allah, syukur sikit dekat Taiping terima kasih. Okey. By the way saya tanya siapa Tira ni. Tira ni nama pendek dia Tiro. Dia orang ni ada buat satu grup tau. Dia buat satu grup di mana dalam grup tu ada Tiro, ada Angela, ada Ika, ada Baisha, ada ramai-ramai dia orang ni. Dia orang ni semua saya panggil dia orang letakkan nama kumpulan dia orang PPP. Persatuan PP Plusian. Okey, kerana creepy mereka begitu comel lah. Okey. Baik, terima kasih Bapak Dev. And then kita berikan ruang kepada Sir Haziq untuk memberikan sepatah dua kata. Hi, hello guys. Hi Plusian. Hi 04. You guys ready untuk seminar for today? Right, 04 make some noise. Yes sir. Wow. Right, nama Sir Haziq lah. Okay, you boleh panggil Sir Haziq. Haziq baru je ambil SPM, muda lagi sebenarnya. Tapi dah pernah mengajar 12 tahun. Daripada 12 tahun kiranya, daripada keluar perut terus mengajar SPM. jadi biasanya Sir Haziq biasanya more on physics and chemistry. Kita go on this what you call teknik menjawab. Banyak benda teknik menjawab. So because you guys memang dah macam what you call it, you all dah memang all say expert and everything. It's just that nak menjawab saja. So hari ni kita nak lay down all the secrets. Bukan secret untuk magic, dia secret untuk korang score SPM. Then, kita nak buat. SPM bukan magic. Allahu Akbar. Habis. Terima kasih Sir Haziq. Saya rasa, boleh tak saya student saya nak join webinar, boleh tak saya nak tengok Sir Haziq dengan Bapak Dev mengajar, boleh tak? Saya jadi excited lah. Jom. Boleh. Okey, baik. Tapi betul ya, macam Sir Haziq cakap dia muda tu betul. Ini kami cakap betul. Sir Haziq memang muda, dia muda daripada Sir Fati. Sir Fati dia dah tua, sedar diri dengan orang. Dah umur 34. Korang jangan percaya sangat Sir Fati tu. Sir Haziq korang boleh percaya. Seteva korang boleh percaya. Sir Fati. Duduk sini. Okey, baik. Kita akan mula sesi yang pertama, sesi overview. Guys, saya akan mulakan dulu and then saya akan paskan kepada Seteva and then saya akan paskan kepada Sir Haziq untuk merungkaikan ada apa dalam paper kimia kita. Boleh So dengan itu, boleh saya mula? Saya nampak dekat sini ada yang pelajar tingkatan 2 pun ada. Pelajar tingkatan 1 pun ada. Masya Allah. Tingkatan 3 pun ada. Rika. Kelas dewasa ada tak? Kelas dewasa. Ada. Kakak orang pun ada ni. By the way, yang kakak-kakak orang saja nak beritahu Sir Haziq sudah yalah, korang faham-faham je lah. Saya pun sudah sorry. Papa Dev masih boleh. Itu je nak beritahu, jangan macam-macam. Okey.
Saya akan mulakan kelas dalam count 3, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum. Dan terutamanya saya nak jemput warga-warga Pelasya daripada Sabah, Sarawak, daripada Perlis, Johor, Melaka, Penang, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu. Okey, kita pada hari ini kita hendak menuntut ilmu, and this is a very good effort, satu benda yang mulia, satu benda yang orang kata tak semua orang diberi peluang, tak semua orang diberi kesedaran. And well done. Chemistry is something about our world. Years ago, berapa tahun yang dulu, manusia ingat hanya ada 4 unsur, iaitu unsur yang pertama, api. Unsur yang kedua, air. Unsur yang ketiga, angin. Yang keempat, tanah. Sehinggalah seorang manusia ini merevolusikan sains. Manusia ini diberi nama John Dalton. Beliau sudah menjumpai satu unsur. Beliau telah menterbitkan satu perkara di mana dia ambil satu batu ini dan dia bagi tahu kepada khalayak ramai ketika itu, sekiranya batu ini dipotong nipis-nipis, dipecahkan, dihancurkan, ibarat harapan, kepercayaan yang hancur, dia akan menjadi cebisan yang kecil, perkara yang kecil, zarah yang sangat kecil. Kita akan panggil dia sebagai atom. Sejak daripada tahun itu, datanglah saintis seterusnya, J.J. Thomson. Diikuti pula dengan Ernest Rutherford. Kemudiannya kita ada Niels Bohr, and then kita ada James Chadwick, and then kita ada Schrödinger. Dan dibantu oleh saintis-saintis yang hebat seperti Albert Einstein, seperti Anton Lavoisier, Dmitri Mendeleev. Dan mereka telah menghadiahkan, membantu kita untuk faham apakah itu kimia. Apakah hadiah mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah menghadiahkan ataupun telah membenarkan kita belajar kimia disebabkan satu perkara ini, memudahkan kita belajar kimia satu perkara ini. Benda ini ialah jadual berkala. Jadual berkala merupakan satu benda yang terhasil daripada titik peluh. Bukan titik peluh semalam, bukan minggu lepas, tapi beratus-ratus tahun. Masya. Okey. Ini beratus tahun punya kerja. Dan dia telah hadiahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk mudahkan kita faham. Okey, guys, apakah nama benda ini? Ini namanya, Syak pun boleh jawab. Okey, Aidil Farhan pun boleh jawab. This is what we call as periodic table. Nice. Periodic table of element. Okay. Baik. Periodic table of element ini dia menyusunkan unsur. Di mana kita ada banyak unsur. Baik, saya sebut nama dia, awak bagi tahu saya simbol dia, boleh tak? Saya sebut nama dia, awak bagi tahu simbol dia. Contoh kalau saya sebut kalsium, awak bagi tahu kat saya Ca. Okey, mantap. Let's go, let's go, let's go. Lithium. Nice. Sodium, natrium. Terbaik. Potassium. Yes, mantap. Warm up. Aluminium. Yes, terbaik. Okey, hai makcik, pakcik kat rumah tu, kakak, abang boleh cuba juga Okey, oksigen. Pakcik rasa, papa rasa oksigen. Oh. Ya, pakcik, betul pakcik. Oh, nitrogen, apa dia pakcik? Yes, tuan-tuan puan-puan, kita ada unsur, kita ada lithium, natrium, potassium, sodium, ada aluminium, nitrogen, oksigen, dan simbol dia
Okey, masing-masing ada simbol tersendiri. Alright, maka dengan itu kita akan susun macam puzzle. Okey, jom semua sekali dengan saya. Guys, boleh keluarkan kertas, boleh keluarkan pen. Ingat ini adalah senjata awak ketika exam. Okey, saya tunggu awak keluarkan kertas. Jangan tengok saya. Keluarkan kertas sekarang. Pen mana? Kau nak tulis pakai apa? Pakai hidung. Saya tak apa, hidung saya besar, tak apa, saya boleh tulis pakai hidung. Kadang-kadang kalau saya bosan memang tulis pakai hidung. Awak jangan. Hidung lah, ada tak ada. Okey, baik, dah keluarkan. Let's go. Kita akan isikan yang pertama. Apa dia dekat atas ini Kita ada H, hydrogen. Mantap. Nombor 2, kita ada bawah ini ada apa? Lithium. Mantap. Next, natrium. Yes. Seterusnya potassium. Yes. Next, kita ada. Saya lupa Tolong sekejap. Saya lupa Kita ada beryllium. Be. Mantap. Lepas tu. Yeah. Mg. Next. Ca. Terbaik. Di tengah ini, kita akan skip. Kita take kopi, letak tepi. Tak matau lagi. Awal tak kalut, lambat kelang kabut, kita settlekan yang belah kanan ni dulu. Okey, Balkis. Next, kita ada apa kat sini Yes, next. Bawah dia, kita ada apa? Aluminium. Seterusnya belah kanan ada apa? Yes. Nampak? Saya boleh nampak. Mana pelajar-pelajar yang tua pelajar yang pernah belajar dengan saya? Silikon, terbaik. Seterusnya, belah kanan apa dia? Nitrogen, oksigen. Bawah ini, phosphorus, sulfur. Kanan ada apa? Fluorine, klorin. Atas, helium, neon, argon. Bravo, bravo, bravo. Okey. Anda mesti tertanya-tanyakan, macam mana dia orang boleh jawab Jangan risau bang. Bukan awak je tanya, saya pun tanya, macam mana dia orang boleh jawab? Power betul. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Saya akan kongsi dengan awak satu benda di mana semua student saya, kalau jumpa saya tepi jalan, dia cakap, "Hi sir," saya cakap. Kalau saya buat macam ni, semua orang dah tahu dah. Ini dia punya sign dia. Sign dia adalah sign macam mana kita nak hafal periodic table. Adakah awak hampa nak tak belajar macam mana kita nak tahu tulis periodic table in a plain punya paper? Satu kertas, satu dinding yang kosong. Okey. Orang biasa tengok dinding kosong, tapi awak, abang kakak, hari ini awak nampak dinding kosong, awak nampak periodic table. Right? So let's go. A 3, a 2, a 1. Hi. Lina ke? Okay. Sebut kat rumah. Jangan kuat sangat. Hi Lina. Jangan. Jiran sebelah dengan anak jiran sebelah nama Lina. Nanti dia sahut tak? Okay. Slow sikit. Hi. Lina ke? Macam awak cakap phone lah. Oh, tak pernah cakap phone. Faham. Tak apa. Tak apa. Tenang Next. Beli Maggi cakap. Awak call Lina. Awak tanya dia beli Maggi cakap. Lina macam, apa hal ni? Okey Ya, kenapa? Lina, boleh aku curi sikit je Lina. Sikit je. Korang nampak member korang beli Maggi, korang mesti nak pau. Tak Tak apalah, korang tak nak pau, tak apa, saya nak pau. Korang kalau beli Maggi, saya nampak korang pergi jalan beli Maggi, saya nak pau. Okey, korang kalau saya nampak saya nak pau Maggi, korang macam apa hal saya nak pau Maggi saya. Korang akan cakap apa? Awak akan cakap apa? No, please lah beli sendiri. Please beli sendiri. Asal tak? Sebab Lina tu cakap I ada boyfriend, nama boyfriend I Fatih. Dia comel. Fatih sebelah. Fatih cakap apa? He neda.
Alright, well done. Semua yang baru, semua yang lama, yang tua maupun muda, yang berpunya maupun single. Let's go. A 3, a 2, a 1. Hai, Lina ke? Beli Maggi cakap, boleh aku curi sikit? No. Please lah, beli sendiri. I ada boyfriend, nama boyfriend I, Fatih. Dia comel. Fatih kalau dengar, hihi, nada, mantap. Okay. Ladies and gentlemen, apa relevannya? Semua yang saya tulis ini di depan ini ialah 20 unsur utama yang akan ditekankan dalam SPM. Dan penceritaan kimia ini adalah penceritaan tentang unsur yang ada di dalam ini. If you can master this, you can master chemistry. Believe me. Okay, baik. Tuan-tuan, kita warm up lagi ya. Di bawah ini nama dia kumpulan. Ini nama dia kumpulan juga. Ini kumpulan. Okey, tolong saya kejap. Ini kumpulan berapa? Tolong saya kejap. Ini kumpulan 1. Ini kumpulan berapa? 2. Hey, ini kumpulan berapa? Jangan jawab 3. 13, okey? Sebab apa? Sebab 3 sampai 12 adalah kumpulan rahsia di tengah. Kumpulan rahsia apa sih? Kumpulan di tengah ini kita akan sebut dia sebagai transition element ataupun unsur peralihan. Okay? Ini adalah 13, ini adalah 14, ini adalah 15, ini adalah 16, ini adalah 17, ini adalah 18. Seems like a lot, right? Okay, but it is not actually 20 sahaja. Macam mana unsur ini disusun? Dia disusun mengikut satu konsep yang telah diutarakan oleh Dmitri Mendeleev, iaitu mengikut bilangan proton yang meningkat. Kita akan kirakan bilangan proton. Follow saya. Kita akan kira bilangan proton. Mula dari kiri atas. Kiri bilangan proton dia ada 1. Kalau awak jalan-jalan, tiba-tiba nampak hidrogen terbang, awak boleh nampak ada nombor 1 dekat atas ni. Kalau awak nampak ada nombor 1 dekat atas hidrogen, barang jadi. Okey. Hidrogen yang pertama. Next, kita akan skip pergi ke hujung. Proton ada 2. Seterusnya, kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. 20 sahaja yang utama. Ini kita panggil sebagai 20 unsur utama. 20 unsur utama. Kita ada unsur substitute. Okey, unsur substitute ni ada pun pemain simpanan. Ini pemain utama. Ini pemain simpanan. Dalam nama dia saya sebutkan sebagai pemain simpanan, iaitu dia transition element ataupun logam peralihan. Okey, contoh awak kalau main takraw. Okey, takraw satu side dia ada 6 orang. So 6 orang tu dia boleh rotate. Bukan 6 Oh, 3. Ini apa dia? Oh, itu volley. Oh, itu volleyball. Faham, sorry. Okey. 20 unsur utama dan dia boleh substitute transition element. Apa maksud saya? 20 ini yang akan ditanya kerap dalam exam. Transition element ni jarang. Dengar yang 20 ini yang akan ditanya utama dalam exam. Ini jarang. Ada banyak DM yang saya terima, dia tanya, "Sir, saya tak confident dengan kimia." Saya share dengan awak, to be confident in something, you need to always see that thing. Setuju dengan saya? Untuk ada confident buat satu benda itu, contoh awak nak confident masak, awak kena selalu masak. Untuk awak pandai bawa kereta, awak kena selalu bawa kereta. Untuk pandai belajar, awak kena selalu buka buku. Sama in chemistry, but in chemistry I'm just going to give you this one tips. To be confident in chemistry, you need to be confident with what is coming, what is you are going to face. And these 20 are the first element, the main elements that you guys are going to face. Alright, di kiri, nampak relation dia? Settle lah. Di kiri bersifat alkali, di kanan bersifat acid.
Kiri alkali, kanan asid. Kiri logam, kanan bukan logam. Tengah-tengah ialah separuh logam. Detail dia kita akan sembangkan kelas. Tapi saya tengah nak bagi pendedahan kepada awak supaya awak refresh. Saya nak tune wire di otak awak. Saya nak tune wire di otak saya juga. Saya nak tune semua orang so that we view it as something that is easy. Okay? Something yang dia dah provide dekat kita. Apa yang perlu kita tahu. Di kiri, logam. Kanan, bukan logam. One more time. Kiri logam, kanan bukan logam. Kiri alkali, kanan asid. Yes, go. Let's go one more time. 3, 2, 1. Kiri logam, kanan bukan logam. Kiri alkali, kanan asid. Terbaik. Dengar saya sebut asid dengan alkali kan? Itu bab 4 awak. Itu bab 6 awak waktu tingkatan 4. Okay, nampak kita dah jump. Asid, alkali dengan asid dah. Bila gabung, neutral. Jadi garam. Okey. Betapa laju dia bertindak balas, itu masuk bab 8. Kadar tindak balas. Bab 7, kadar tindak balas. Alright, ha? And then, masuk bab 5, masuk tingkatan 5, bab 1, kita akan belajar pasal redox. Redox ni kita akan jumpa balik semua yang unsur utama ni. Termasuk logam peralihan. Masuk bab 2, carbon compound. Tingkatan 5, kita akan belajar pasal carbon. Nampak? Only in carbon. Alright. Next, masuk bab 3, thermochem, pasal haba, exothermic, endothermic, exothermic. Bab 4, polymer chemistry, juga melibatkan dengan carbon. Dan bab 5, kita ada kimia industri ataupun kimia pengguna. Di mana benda yang sama juga dia orang akan sembang. Macam mana kita nak guna this one. For what? For the for our masyarakat, for our community. Okay, I hope you guys dah dapat the whole picture of chemistry. Chemistry is about what? It's about this one whole periodic table. That's all. If mathematics ada multiplication table, to be good in maths, you need to be good with your multiplication table, right? To be good in chemistry, you need to know, you need to be confident with your periodic table. If you can do that, boys and girls, SPM takers 2021, I promise you, you guys are going to do great in your SPM. Trust me. Bila kita cakap pasal SPM, apa dia itu SPM? Kimia, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan paper yang diberi, sekejap kertas 1 merupakan 4541. Kertas yang diberi nombor 4541/1 dan masa yang diperuntukkan ialah selama 1 jam 15 minit. Sejam 15 minit je, tuan-tuan. Soalan, dia ada berapa banyak? Untuk silibus baru, tuan-tuan dan puan-puan, awak hanya perlu tahu 40 soalan sahaja. Awak hanya perlu jawab 40 soalan sahaja. Dan 40 tak banyak bang. 40 tak banyak. Okay, kalau awak tekan jawab questionnaire yang Google Form yang awak, kalau member awak forward tu, tolong jawabkan Google Form ni. Nak tengok banci keluarga. Kadang-kadang yang Google Form tu lagi banyak daripada soalan SPM, tuan-tuan. Kadang-kadang awak main Instagram punya chat ataupun Instagram story tu ada satu soalan 1 sampai soalan 50. Pick a number, I will answer sincerely. Itu lagi banyak, tuan-tuan. Saya sampai pening. Kalau saya main game tu ada orang pick 27, 26, 51, 61. 40. And these 40 questions, you guys are going to answer once in your life. And ladies and gentlemen, apakah motif kertas 1 ini? Motif kertas 1 ini ialah tak lain tak bukan seperti yang saya cakap, confidence. Again and again, it's all about your confidence. It's all about your mentality, whether you can do it or not. And I believe you guys can do it. I think that's all from me. Untuk kertas 1, okay, saya akan handlekan over kepada next kertas 2. Siapa dia? Kertas 2? Pak Padang. Okay, saya akan leave the floor to Sir Deva. Thank you so much. Okay, lepas ni kita akan follow up kepada Sir Aziz and so on. Okay guys. Jangan buy lagi, saya ada lagi. Okay guys.
Apa khabar? Everybody okay? Baik. Tadi best punya intro daripada Sir Mas, the Mr. Gold. Betul tak? Memang dia punya performance memang hebat lah. Itulah saya panggil dia selalu tutorability. Betul tak? Setuju? Tutorability. Okay guys, so alright. Kebaikan tahun ni ialah kamu dah tahu SPM tu dia akan bila? March tahun depan, betul tak? Tapi jangan pula duduk reka ke, relax ke. Take this advantage. Kalau Plusians, Pro Max boleh create history, why not you first beat the history? Macam, boleh tak? Saya cabar you all. Boleh? Boleh kot? Banding dengan you all, mereka hari tu tak tahu, rumah ambing tau. Dia punya exam tunda 2 kali tak silap saya. Betul tak? 2 kali tunda, dia macam orang kata apa, floating. Macam you all, dia dah awal-awal beritahu, okay, bulan Mac. So, memanglah PKP ni memanglah teruk kan. Tapi, you take it as advantage. Macam judo kan. Alright, judo. You know judo? Saya tak reti lah main judo, but I know the concept. Dia akan gunakan kekuatan lawan dia untuk mendapatkan momentum untuk jatuhkan dia. You see? So, you what you do is, the negativity tu you jadikan positif to your advantage. Faham tak? Jadi you all pernah belajar itu apa, momentum lah, inertia lah, betul tak? Yang tu yang saya nampak lah. Saya nampak ada macam light at the end of the tunnel. Kalau hari tu saya cakap kita semua kena habiskan kita punya syllabus sebelum bulan September, betul tak? We maintain the same course, kita maintain tapi kita ada backup lah sikit. Why not kita prepare 2 times or 3 times? Bila you recycle a few times, you gilap dia, you jadi lebih berkilat. You are more better prepared, betul tak? Sedia awal okay, boleh santai je. Faham tak? So the most important thing, tak silap saya, when we reach the peak, jangan bagi reach the peak lebih kurang bulan September ke Oktober ke macam tu tak. Reach your peak around December ataupun January. Maksudnya you dah macam reaching the peak. Jadi bila March tu sampai, you are at the peak. Maksudnya jawab soalan lah. Jadi sekarang kalau saya terlampau detail sangat, tengok bola tak? Tengok bola kan? Euro. Tak tengok? Tipulah you all. Curi-curi tengok kot. Girls semua memang tak tengok. Mereka tengok netball. Mereka tengok netball, dancing-dancing ya, masuk dalam basket tu. Saya sampai hari ni tak faham pasal netball. Saya tanya beberapa orang dah, mereka explain, still I cannot understand. Okay, so back to orang kata apa, kita punya kimia. So you guys, kita tak nak cerita yang benda yang macam mendownkan kamu. Okay, maksudnya kita kena mulakan kita punya enjin. Kalau sampai bulan Jun kamu dah hancurkan 6 bulan dalam hidup kamu, doesn't matter. Percaya tak? Kalau kamu mula daripada bulan Jun, serious, you 9 bulan you can create history, you can change your direction of your course for your future. Faham tak? Jadi maksudnya dalam bidang akademik lah kan. Jadi up to you, you nak ke tak? Nak sahut cabaran ni ke tak? Yang tu je. That's what you must. Now, yang pentingnya, you ada semangat, saya tahu. I can see from the orang kata apa, orang yang bagi feedback, semua ada semangat. Tapi semangat tanpa ada satu fokus hala tuju is wasted. Right now. You must have strategy, planning and execution. Faham tak? You kena ada strategi, planning dengan execution. Macam you ni CEO untuk diri kamu punya hala tuju lah. Okay, that is your life. You are going to take charge and then you are going to lead the way and then reach the greatness no matter in any way. Skill yang ni yang kamu dapat, aplikasikan dalam hidup kamu, dalam ujian-ujian yang akan datang sehingga time to go. What say you guys? Ini semua saya baru tahu umur dah, orang kata apa, setengah abad dah baru tahu benda-benda macam ni. Oh, this is how life goes. So you fellas are going to get shortcut from apa ni? Ambil ni, aplikasikan dalam hidup kamu. Not only for chemistry, for everything. But now we going to focus where are you going to head
with chemistry. Faham tak? Okey, seperti mana yang saya cakap, kita tak nak bagi detail terlampau sangat. Kalau kamu macam confused, kita akan bagi demi satu. When the time comes, we'll give you more. Okay? Jadi macam ni. Tadi Semas ada explain pasal orang kata apa, kertas satu, dan juga dia explain pasal orang kata apa, pembagian markah semua. Okay, kamu tahu sekali impas tak apa. Tapi tahu tak antara paper 1, 2, 3, semuanya memang penting, tapi yang paling banyak bagi markah ialah paper 2. Hadut. Paper 2, I tell you, dulu kini selamanya paper 2 ni memang kalau strategi kamu tak betul, planning tak betul, execution tak ada. Susah ke paper 2? No. Just now, Semas ada tunjuk pasal periodic table, betul tak? Yes. Dia mula daripada sana, chapter yang tu memang chapter 4, tapi kamu lihat daripada chapter 2 lagi kamu akan mulakan. Baik, saya ada buat satu orang kata apa, nak bagi tahu you all. Bab 2 hingga 5 untuk chemistry is a foundation. Maksudnya bab 2 hingga 5 you boleh master, maksudnya buat latihan, buat silap, buat latihan, belajar, buat latihan, belajar, buat latihan, belajar, silap 10 kali, buat lagi. Faham tak? Once you master this, the rest of chicken feed. Tapi chicken feed tu kamu tak goyang kaki, lepas tak belajar pun tak boleh juga kan. So this is what you must do. Understand tak? Jangan dia ingat ke, okay, saya dah power 5 bab, yang lain semua you kantorikan habis. Seri balik faham tak? So, apa yang kamu kena buat sekarang ialah pastikan sebelum bulan Ogos bab 2 hingga 5 kau teng. Faham tak? 2 hingga 5 kau tengkal. That is small concept, very important. Faham tak? Okay. Kemudian, bila kamu masuk ke bab 6, itu yang dinamakan acid, itu yang saya nak terangkan sedikit. Tapi sebelum tu, pemarkahan kamu semua dah tahu kan? Ada berapa soalan semua sekali? Soalan bahagian A, tak tahu? Tak apa. Sekarang kamu tahu, dengar baik-baik. Okay. Kamu akan buat 8 soalan struktur. Boleh faham tak? 8 soalan struktur bahagian A. Ingat berapa? Berapa? 8. Okey, bahagian A lah berapa? 8 soalan. Baik. Masa yang dibagi untuk kertas 2 ialah 150 minit. Kira berapa? 150 minit. Berapa lama tu? 2 jam lebih, 2 jam setengah lah. 2 jam lebih. Memanglah lama. Bila duduk dalam tu, kamu tahulah. Baik. 8 soalan tu you kena budget untuk setiap soalan ialah 9 minit. Tapi maksimum untuk setiap soalan 9 minit tau. Maksimum kamu ada lebih kurang 11 minit, 11.25 minit. Maksudnya ini paling lama. Tapi optimum 9 minit kamu kena siapkan. Are you clear? Alright? Dah tak? Lebih baik tahu sekarang daripada last minute. Betul tak? Kamu kena pastikan setiap allocation 9 minit. Yang lebih tu yang julat antara dua ni untuk kita checking tak? Faham tak? Baik. Itu bahagian A. Okey, bahagian B pula. Bahagian B kamu akan diberi 2 soalan, pilih 1. 2 soalan, pilih 1. Faham tak? Di mana kamu ambil masa lebih kurang 25 minit. Tapi maksimum ialah 30 minit. Kalau kamu dah ada strategi, kamu akan tahu. You akan cuba siapkan dalam yang biru ni. Faham tak? Biru ni maksudnya you ada extra time, injury time lah. Mana tahu kan? Selalu menu score, injury time macam tu lah. Kamu boleh score. Boleh faham tak? Lepas tu bahagian C. Bahagian C pula, kamu ada 1 soalan no pilihan. Terus buat gedah saja. Nampak macam mana kan? Sedih. Jadi, jangan risau. Same story also. Kamu ambil 25 minit, maksimum 30 minit. Jadi kalau kamu ambil calculator, 8 kali 11.25 tambah 30, kamu akan dapat 150 minit. Tambah boleh, tapi kenapa you, ada yang tambah. Tambah ke tembak?
Tembak kenapa? Kamu ada 6 bulan lah. 6 bulan ni kira you patut bersyukur. Siapa yang dah tuang form 4 sampai bulan Jun, kamu ada 6 bulan, kamu boleh score lah. Come on. Budak Pro Max yang mereka boleh create history sebab apa? Better situation. You are in a better situation. Faham tak? Okay? Understand? Okay. Jadi, kamu dah macam tahu planning. Lebih kurang. Kita tak payah pergi dalam sangat lah. Dia adalah strategi, dia kata apa, mengingat, memahami yang tu semua. Itu lain kira. Sekarang kamu kena tahu yang ni dulu. Alright? The timing. Set the timing first. Bila kamu dah timing, kamu setiap kali ingat dalam kepala otak ni, bila kita buat soalan sukuk, weh, dia itu orang tu, dia cakap 9 minit. Oh. Jadi kamu akan cuba siapkan dalam 9 minit. Kalau kamu boleh execute, maksudnya kamu boleh buat dalam 9 minit, kamu ada extra time nak check. Tiba-tiba nak modify ke, nak padam ke, nak perbaiki ke. Faham tak? Okay. Baik. So far. Jadi kita akan tengok contohnya macam mana kita sampaikan. Okay, contohnya kita ada orang kata apa, first 5 chapter kamu dah power dah. Kamu kalau tak power, saya akan buktikan bila kamu tak power, benda tu akan terbawa ke chapter-chapter lain. Faham? Okey, contohnya. Okey, contohnya. Good. Contohnya kita tengok di sini. Kamu nampak acid? Okey. Acid. Apa tu acid? Okey, apa tu acid? Ingat tak acid tu apa? First time, yes, memang ada ion hidrogen. Bahan kimia, yes, betul. Tapi macam mana kamu nak jawab? Jadi benda ni, ya itu sifat. Tapi apa itu bahan kimia tu? Bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Betul tak? Jadi dia punya kata kunci ialah bahan kimia mesti kena ada air, menghasilkan apa? Mengion, hasilkan hidrogen. Ion hidrogen. Kamu kena tahu pasal hidrogen. Tengok, hidrogen bila kamu belajar? We coming to that. Form 4, chapter berapa? Atom. Bila kamu belajar atom? Ingat lagi tak? Tengok. Benda ni chapter 6. Tapi asas dia di chapter. Yes. Okay, kamu tengok di sini. Kamu tahu hidrogen. Betul tak? Betul kan? Okay, yang ni bila kamu belajar. Lepas tu kamu tahu yang ni. Ini tak ajar dalam bab 6 tak ada. Dia ajar macam bab 2. Lepas tu kamu akan jumpa balik pada bab 3 dan sebagainya. Okey. Kamu nampak yang ni kan? Okey. Benda ni bila dia kehilangan elektron. Okey, elektron saya letak warna hijau lah. Mana warna hijau? Okey, supaya kamu lihat. Okey. Katakan yang ni ialah hijau ni ialah mewakili elektron. Baik. Sekarang benda ni jadi apa? Kehilangan elektron, betul tak? Alright, okay. Bila kamu baca buku teks, dia jelaskan iaitu ion hidrogen. Tetapi bila kamu pergi ke orang kata apa Google ke apa ke, dia cakap proton. Aduh. Mesti kepala pening. Apa pula proton? Apa kaitan proton dengan ion hidrogen? Betul tak? Betul tak? Okay. Bab 2, kamu pernah belajar nukleus ada apa? Proton dan neutron. Very good. Hidrogen ada proton, ada neutron tak? Hidrogen ada neutron tak? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Jadi, bila elektron ni didermakan, tinggal apa? Proton, betul tak? Tinggal proton aja. Jadi proton tu charge apa? Positif, betul tak? Jadi kalau kamu terbaca, bila kamu nak extra knowledge lah kan, dia kata proton. Oh, when a chemical substance dissolves in water, ionizes producing proton. Apa pula proton? Saya buku teks belajar ion hidrogen, betul tak? Okay, but yang ni ialah apa? Chapter 6 ke atau chapter 2 yang kamu kena mulakan? Itu saya cakap. Foundation, the first 5 chapters. Faham tak? Another thing. Ya, okay. Yang ni terbukti ya. Alright. Another thing.
Pernah belajar ikatan datif tak? Pernah? Berapa orang tak tahu? Lupa. Alamak, bangganya lupa. Okey, tak apa. Siapa yang lupa tu okeylah. Abang saya padamkan ni, saya tunjuk. Saya pun lupa agak. Lupa juga? Alamak, lupa tu. Betul juga ni, Semas. Oh, nak lah. Ini surprise sebab tu dia lupa. Okey, kamu tengok. Baik. Ingat lagi covalent dengan dative? Kadang dia panggil dative ni ke coordinate. Alright, ingat. Covalent, ingat lagi tak? Chapter berapa? 5 kan? Chapter 5, betul tak? Chapter 5 dia cakap apa? Dua bukan logam, dia fungsi. Betul tak? Dua-dua fungsi lah. Dia fungsi, dia fungsi. Betul tak? Sepasang, dua pasang dan non-metal dengan non-metal. Ingat lagi kan? Baik. Tapi dative ni apa cerita? Sama juga dengan covalent. Tapi satu saja yang memberi sumbangan elektron. Yang satu lagi terima je. Faham tak? Okey. So, alkisannya nampak di sini. Saya ada tulis. Acid hidroklorik bercerai. Talak 1 ya. Ataupun talak 3. Faham tak? Penceraian lengkap. Mengayon. Betul tak? Okey, good. Bila dia mengayon, dia menghasilkan apa? Saya cakap proton. Betul? Betul kan? Proton dia apa? Ion hidrogen. Faham? Okey. Ion hidrogen ada elektron tak? Tak ada. Jadi, kamu nampak yang ni? Saya tulis. Okey, apa cerita dia? Okey, katakan saya gunakan warna hitam ni mewakili ion hidrogen. Manakala air pula okey. Baik. Oksigen, ingat lagi tak? Oksigen berapa dia punya susunan elektron? 2.6. Okey, 2.6. Kamu tengok sini, yang dot-dot ni kepunyaan oksigen. Faham tak? Kepunyaan oksigen. Faham tak? Yang pangkah ni kepunyaan hidrogen. Okey. Baik, kamu nampak tak sini disebabkan orang kata apa? Apa ni? Sekejap, saya bulatkan ni. Lone pair. Bagus. Haifa, very good. Baik, lone pair ni, okey, dia akan bergabung dengan hidrogen yang saya buat tadi tu. Okey, dia akan bergabung. Maksudnya dia akan membentuk ikatan. Jadi bila kita tulis, kita akan tulis, orang kata apa? Ini ikatan covalent, oksigen. Okey, di mana dia membekalkan, maksudnya yang ni pergi satu arah saja tau. Okey, yang ni dia gabung dengan hidrogen. Maka semua ni kita dapat apa? Positif. Yang ni yang kita panggil hydrozonium. Okey, kalau tak ada air, boleh tak asid menunjukkan sifat dia? Boleh tak asid mengayon? Tak boleh. So both acid and alkali perlukan air untuk proses penguraian ataupun penceraian. Untuk acid menghasilkan hydrozonium, untuk alkali menghasilkan hidroksida. Boleh ikut? Okey. Bila kita dah tahu benda ni, yang ni yang first kamu kena tahu. Jadi kamu juga ada belajar pasal teori Arrhenius, betul tak? Dia orang pertama lah bagi tahu pasal acid ni. Ada kan? Okey, Arrhenius apa dia cakap? Apa dia bagi tahu? Dia bagi tahu Acid yang ni. is a chemical substance that ionizes in water to produce H+. Alright. Dah ingat? Yang ni saya ambil daripada buku teks. Understand not? So when you take out your own notes and then you write it down, benda tu akan melekat. Faham tak? Okay, Ken. Okay, good. Baik. Bila kamu dah tahu ionization, sekarang saya dah jelaskan pasal ionization tadi, betul tak? Okay, next. Dia orang tengok, nampak tak? Sebelum saya teruskan, kamu nampak tak ikatan datif? Kamu nampak tak susunan elektron? Dan kamu nampak tak yang ni pernah tengok tak?
Mole Ini apa? equation. Mol. Betul tak? Betul. Mol. Jadi yang ni ialah apa? Kemolaran. Very important. Bila kamu dah faham ni daripada chapter, bila chapter apa? 3. 3, you will be able to do, orang kata apa? Chapter 6. It is related here. Faham tak? So, kamu tengok, first 5 chapter tu je. Saya nak cerita. After that, ramai pelajar pula bila main ke pengiraan ni. Hancus. Baik, sebelum kita masuk ke pengiraan, tadi ada orang tanya. Tapi bukan orang tanya. Kamu mesti kena tahu ada berapa kumpulan jenis asid. Mono, di, and tri. Kamu faham tak apa maksud dia? Tahu kan? Satu molekul mengayun menghasilkan 1 mol. Kalau satu molekul menghasilkan 2 mol, di. Kalau satu molekul menghasilkan 3, tri. Yang tu semua okey kan? Okey, good. Baik. Masalahnya sekarang kita nak tahu yang ni tak ada kaitan dengan kimia. Unfortunately, kamu pernah tengok benda ni tak? Pernah tengok? Jadi apa jadi? Kalau benda ni kamu tak tahu, you are in trouble. Yang ni tak ada kaitan dengan kimia, tapi kita curi daripada maths. Actually this one kita buat daripada maths lah, bukan maths saja. Daripada maths ada dah. Faham tak? So you must know this calculation. Kalau kamu hafal formula tanpa kamu mengetahui dari mana formula ni, this is at maths or at maths. Can you understand not? Okay. So if you can understand this, this is chicken feed. Faham tak? Alright? Baik. Can we continue? Boleh Alright. saya cut dulu sebab saya nak bagi ruang pada Sazik pula sikit. Okay. Kita nak pergi pada soalan. Alright, boleh. Okay, terima kasih Bapak. Terima kasih semua. Mantap. Okay guys, semua okay? Alright, saya nak summary sikit. Tadi saya explain pasal paper 1 and Bapak also explain pasal paper 2. Paper 2, markah dia section A kita ada 8 soalan, 80 markah. Section B 2 soalan, pilih 1 20 markah. Section C 1 soalan 20 markah. Total 100. Okay, just you need, like Papa Dev cakap, strategy. We need to know how many questions are we going to answer. Itu yang pertama. Dia punya technical dia letak tepi dulu. Tak apa, santai. Sesi kali ini kita nak kenal lebih mendalam paper kimia kita. Berapa markah yang dia orang provide, berapa markah kita nak cium. Siap. Okey, boleh semua ambil lepas. Kita akan lanjutkan pada paper 3 bersama Sir Haziq. Terima kasih semua. Kita akan tonton kepada Sir Haziq. Boleh double tap di screen Sir Haziq. What is up guys? What is up 04? Tadi thank you very much Sir Mas Faiz dah explain pasal paper 1 and then Sir Teva dah explain pasal paper 2. So kita nak explain sekarang ni tinggal paper 3. So 3 papers altogether. Magic sikit. Sikit je magic. Tak banyak magic. Kita nak fokus kepada you guys punya SPM. Sebab apa? Paper 3 ni orang cakap lubuk tau. Dia lubuk. It's like macam durian runtuh. Jackpot. You all boleh kumpul all these marks dekat paper 3. The reason is because kebanyakan jawapan dah ada dalam soalan. Orang just pakai perkataan ataupun all these words from the question. Dalam soalan dah ada, dah siap-siap. Dalam kertas 3 ada berapa section? Agak-agak? Kertas 3 amali, betul. Dan ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah berpandu dan yang kedua adalah tidak berpandu. Apa berpandu, tidak berpandu? Meaning to say, the first section tu dia dah bagi you all siap-siap untuk isi ruang kosong je. Senang cerita dia dah buatkan eksperimen untuk awak cuma isi ruang kosong saja. Itu adalah berpandu. Isi je ruang kosong. Tapi kat sini kertas 3 amali dia nak test apa? Yang kertas pertama tadi semasa cakap you're confident. Kertas kedua adalah your theory, your fundamental and overall kertas 2. Everything bawah. Kertas 3 ni nak tengok awak punya technicality ataupun macam mana, how strong you nak buat punya amali ni. Kalau diberi eksperimen, saya minta awak buat vaksin COVID-19.
Betul tak awak pegang radas? Adakah awak pegang termometer macam ni? Kan? Ada cara-cara dia. So, technicality itu sangat-sangat penting. Tengok macam mana tengok termometer, meniscus, tengok jam randik, stopwatch. Semua tu adalah dalam kertas 3, the first section iaitu berpandu. Isi ruang kosong je. You guys just isi ruang kosong sahaja. Jangan takut, jangan segan. Biasakan diri dengan soalan-soalan yang dikeluarkan. Sebab apa? SPM dia tak boleh keluar soalan eksperimen yang tak pernah jumpa. Kalau awak semua buat soalan-soalan, like all the soalan yang you buat, the more you buat, the more exposure you ada. It's much easier. Sekarang ni, the idea is you buat je soalan kertas 3 banyak-banyak, you buat banyak nanti pernah jumpa. Ni pernah jumpa. Senang ni Mas Faiz pernah jumpa juga. Ni Setiba pernah jumpa juga. The same thing juga dengan soalan. Kita awak tak kenal. So kita kena kenalkan, suai diri, biasakan dengan soalan tu. Bila you dah biasa, it will be much easier. You dapat A, bukan A saja. Lina tadi pun akan drop Fatih punya boyfriend tu akan pergi kat you guys. Kalau you guys lelaki. Okay. Dan untuk ini soalan berpandu soalan berpandu meaning to say isi ruang kosong. Nothing to worry about. Cuma kena tengok betul-betul. Dalam ruang kosong tu ada tak unit? Contoh ampere. Kadang-kadang kita letak nombor je. Kalau dia suka trik tau. Macam contoh berapa jari ni? Berapa jari awak nampak? Ada cakap 3, ada cakap 1. Ini jari juga. Yang cakap 5 tu mesti dah pernah kena soalan ni. Ni jari juga tau. Maknanya you ada 5 jari. Itulah soalan-soalan SPM. Dia nak trik je. Dia tahu semua orang boleh jawab. Dia tak nak bagi too simple. Kalau boleh, it is simple sebenarnya. Mudah sebenarnya. Mudah je. Cuma you guys kena ada experience. Saya tanya lagi, berapa jari awak nampak? 5. Kenapa boleh jawab? Saya tak boleh jawab. Sebab awak dah pernah jawab. Awak dah pernah jumpa. Itu yang kita nak. Kertas 3 sama juga. Jumpa banyak kali eksperimen. Pernah jumpa. Pernah jumpa. Pernah jumpa. Semua eksperimen tu, kalau awak tak ada buku rujukan apa-apa, buku teks dah memadai. It's enough. Jadi kita gerak kepada yang second section. The second section yang tak berpandu. Alamak, tadi berpandu kan? Ada driver senang. Sekarang awak pula nak kena pandu, awak pula kena drive. Lepas SPM pun awak pula kena drive. Sekarang ni awak duduk je kan? Soalan yang tak berpandu ni, dia macam ni. Awak jangan risau. Sebab kalau awak dah biasa buat laporan sains, yang selalu tiru kawan buat laporan sains tu, kalau boleh awak buat sendiri Sains report tu selalu korang, awak semua pakai-pakai kan? Buat ni. Kalau boleh awak buat sendiri kalau boleh. Starting from now. Sebab biasanya, macam saya cakap, ayat tu dah ada dalam soalan. Always use their words. Pemboleh ubah, manipulated variable. Pemboleh ubah bergerak balas. Alright, responding variable, everything. Semua dah ada siap-siap. Just nak klik sahaja. Dan dalam kita panggil untuk soalan tidak berpandu ni, the first thing yang you kena buat, the first thing adalah untuk tengok soalan apa yang dia bagi. The aim. You kena tahu the aim of the experiment. So here's the thing. Untuk yang pertama sekali, awak kena pastikan, ini untuk yang berpandu berpandu pastikan ada unit, dan unit tu kalau dah bagi siap, jangan tulis 2 kali. Biar saja. Isi ruang kosong dan pastikan ada unit. Ini untuk berpandu. Kemudian, tengok dia punya titik perpuluhan. Kalau dia pakai M meter, 1.1. Jawapan awak pun nanti 1.1, 1.2, 1.3. Jangan lebih, jangan kurang. Ngam. Jangan tulis 1.23, 1.24, something like that. Kalau 1.1 ikut saja. Ngam. Jadi kalau kemudian ini untuk yang kita akan gerak kepada yang tidak berpandu, di mana anda sendiri kena pandu examiner macam mana nak rangka eksperimen. Ini tip daripada Sir. Kalau awak dah biasa buat eksperimen ataupun biasa tengok eksperimen atau biasa dengan soalan kertas 3 amali, awak mesti akan ingat dia punya set up eksperimen. Eksperimen set up tu macam mana? Maksud dia nak lukis titration
peneutralan, macam mana? Kemudian ada rate of reaction, macam mana dia punya setup, semuanya. Jadi kalau kita dah biasa dengan lukis, you lukis dulu. That is the first step. You lukis dulu. Bila you lukis, once you dah lukis, sorry. Alright, dah semangat, tambah semangat ni. Dah semangat. Dia macam Dragon Ball Super Saiyan. Dia Super Saiyan tahap ketiga dah ni. Alright. And then here's the thing. The first thing you nak tengok adalah you tengok title, kemudian you list down apakah manipulated variable dia dimanipulasi, you list down respond dia bergerak balas, kemudian you tengok pemalar. Dan kemudian cuba skip dulu material and apparatus. Skip dulu. Biar ruang kosong. You terus lukis. The moment you terus lukis, you dah boleh label. You label. Apa you label tu masukkan dalam bahan dan radas, material and apparatus, masuk dalam tu. Daripada you lukis tadi tu, baru you boleh agak apakah prosedur dia. You list down pak. Lukis tu penting. Cara nak ingat lukis tu, flip up, tengok dalam buku tab. Semua ada dalam tu. Boleh tak boleh? Boleh. Easy soy. Terbaik. Okey. Kan? Boleh Sir Haziq? Yes. Alright, terima kasih daripada Sir Haziq berikan tepukan sedikit. Baik, okay, saya dah nampak a few chat dia kata okay bye nak kena pergi PDPR. PDPR apa pukul 1 petang? Amboi biasa tu PDPR ke? PD maaf, PD apa tu? Oh baru bangun. Faham. Subuh memang pukul 12 betul. Subuh kan pukul 12. Kalau Zuhur dia kadang dia lanjak sikit pukul 8 PDPR, cakap pasal PDPR Korang belajar online. Korang tahu tak? Tahun 2060 nanti korang semua akan jadi bapak-bapak, atuk-atuk okey. Nanti korang jadi macam mana tau? Korang macam ni. Cucu korang datang. Atuk. Tiro ada baby Tiro ada something nak tanya. Ya. Apa dia tu? Ingat tu. Ni gambar apa ni? Kejap. Betul je. Cu kena tahu satu benda cu. Peristiwa ini berlaku sebelum tahun 2020. Time ni benda ni nama dia perhimpunan. Lepas tahun 2020 tak ada perhimpunan. Kami keluar, cucu keluar pakai mask. Oh iya ke? Memang lama tuan-tuan. Awak ingatlah gambar ini Awak 2060 nanti cucu awak akan tanya gambar ni. Okey. Lepas cucu swipe lagi. Ni apa tu? Atuk tengok. Sabar jap. Atuk naik kejap. Oh. Lama Atuk tak pergi tempat ni. Ini nama dia Lepak Mamak. Tentu sebelum tahun 2020 awak boleh lepak mamak. Atuk selalu pergi lepak mamak tengok bola. Tengok bola sampai 2-3 pagi. Tapi anak Atuk lepas tahun 2021 Atuk tengok bola guna Zoom. Oh Zoom Tiro tahu. Zoom yang ramai-ramai tu. Dengan kawan-kawan ramai biasa tu. Kita orang belajar sekolah pun PDPR. Silap pula. Ni Atuk apa ni? Ni ada dalam galeri Atuk ni. Maafkan ni kenapa ambil phone Atuk tiba-tiba ni Allah. Dah takat tu je dah. Allah Akbar. PDPR lah pukul 1 bangun pukul apa semua ni. Okay guys. Saya nak tadi saja sembang. Kita ada 3 paper 1, paper 2 dengan paper 3. Okey.
Jom. Paper 1 ada 40 markah, paper 2 ada 100 markah, paper 3 ada 30 markah seperti saya cakap. And paper 3 is about the reports and about how you conduct your amali. But it's okay, don't worry, it is going to be easy. Mereka akan just tanya macam mana nak pegang ni, and then mereka bagi a few radas, and then you just need to do a few experiment. Ada apa jenis eksperimen? Saya akan ceritakan ke hampa. Tapi not in today. In our class nanti, saya akan cerita every single one of the experiment. Korang nak ambil SPM nanti, amali bulan 2, bulan 1 saya akan keluarkan satu buku ni. Satu taklah buku pun, dengan buku macam bawah, tak ada. 2 helai kertas je, dalam 2 helai kertas itu ada semua eksperimen. And all the experiment itu awak hanya perlu tahu dia punya flow seperti saya cakap. Dan you just need to do it. And now, settle. Alright. Let's talk about the strategy. Paper 1, ladies and gentlemen. Just to be confident, you need to have the number. Paper 1, awak targetlah 30 out of 40. Boleh? Alright, 30 out of 40 is 1/4. 3/4. Mana kata kalau 40 soalan tu awak ada that window untuk buat 10 markah itu untuk awak tak rasa bersalah untuk kalau tersilap jawab. Nak tembak berapa je boleh? Apa dia? Nak tembak berapa je boleh? Berapa boleh tembak? Awak boleh tembak ikut suka awak. Tapi awak tembak tu make sure mata sebelah macam ni, dan awak pertama sebelum tembak bismillah dulu Tembak satu mata macam ni, satu mata macam ni, satu mata macam tu Amboi. Kalau boleh jangan tembak. Jawab sampai habis. Tapi that 10%, 10 marks itu awak sudah, kalau awak ada tersilap pun awak tak blame yourself. Okay, kita nak go confident, kita tak nak blame ourselves. Setiap faculty pun dengar. Alright, kita pergi pada second paper. Like Papa dia bagi tahu, the real battle is on the second paper. Ada 100 markah. Kita tahu ada 100 markah, 80, 20, 20. 80 ini adalah tempat yang paling senang nak dapat markah. Okay. Saya selalu bagi tahu dekat student saya, 80 ini awak galilah. Awak koreklah sedalam yang mungkin untuk dapat this 80 marks. Macam mana nak korek? Lepas ni kita ada sesi soalan sikit bersama Sir Haziq dengan Papa Dem. Sir Haziq akan tunjuk soalan, dan dia akan tanya kat kita a few soalan dan kita akan jawab sama-sama. Alright, ini pun kita ada 20, pilih satu je and the average you guys just need to be having is 70 or out of 100. 70/100. Okay, kalau awak rasa 60 pun tak ada masalah. I'm putting at a higher punya level ataupun at a slightly higher punya ni, so that kita push ourselves a little bit more. Saya tak kata dapat 100 70 sudah. 70 pun dah settle dah. Okay, kita tengok pula yang nombor 30. Yang nama paper 3. Out of 30, seperti saya cakap, ini adalah markah percuma, berpandu dengan tak berpandu. Berpandu just isi tempat kosong, biasakan tulis report, and then dia punya jawapan ada dekat soalan. Itu saya suka. Saya sangat setuju. Jawapan sudah ada dekat soalan, pilih unit, pilih nombor yang betul, and then tinggal awak nak lakukan eksperimen. Eksperimen tu saya akan guidekan insyaAllah bulan 1 tahun hadapan. Alright, maka ada per 30 Bang Eka, saya just nak awak dapatkan 20. 20 je, tak payah 30 Kalau awak perasan ini 40, 30, 70, 100. Kenapa saya letakkan, saya bagi tahu you ada that ruang untuk lakukan kesalahan ataupun untuk hilang markah ialah kita tahu we are not perfect. Humans are not perfect. Yes, you aim to do your best, but if you have that slight punya mistake you did, don't ever blame yourself. Remember me. Okay? Result are just result. Okay? Your happiness matter most. Your mental health, your confidence matter most. So, these are the numbers yang I think saya doakan, saya harap saya dan Papa Dev dan Sir Haziq akan pushkan, kita akan cuba sama-sama untuk awak dapat. Dan bila kita tambahkan 30, 70 dengan 20, tambahkan semua sekali dapat berapa Tambahkan semua sekali dapat berapa?
dapat 100. 30 tambah 70 tambah 20. 120. Yes, saya dapat 120 markah. Out of 170. Okay, out of 170. And then kita akan multiply with 100%. Okay, 100%. Tam. Kita akan dapat berapa? Come on, you tell me. We will get the points as 70.6. Yes. Oh, nampak? Ini yang saya cakap as the borderline in getting A-. Kita tahu the numbers, kita tahu the figure, tinggal kita nak cuba. Nampak? Okay. We aim, insyaAllah kita aim our level best. A- itu dah cukup dah. Right. Ada yang daripada gagal, ada yang daripada E, ada yang daripada F. Itu, that is our primary concern. Saya nak build up, kami akan build up confidence awak. And then kita akan masuk sama-sama ke C, kita akan masuk sama-sama ke B. And then, macam mana nak dapat A-? That is what we are telling you, what we are sharing with you today. Okay. Remember, you guys are the pioneers. You guys are the ones yang menentukan masa depan KSSM. Berat. Berat dia punya makna ni. Okay. Nice. Selami ayat tu. You guys are the one yang akan jadi pioneer menentukan masa depan KSSM. InsyaAllah. Semua akan jadi baik. Okay. Kita akan pergi ke sesi yang kedua. Sekejap je. Kita ada lagi a few more minutes. I want you guys to stay with us. Kita akan tengok a few corak soalan dalam SPM di mana Syazik akan tunjukkan untuk paper 1 dulu. Syazik boleh tunjuk. Kita akan tengok skrin Syazik. Okay, tengok soalan yang pertama. Ya Allah. Soalan daripada MRSM 18. Syazik boleh bacakan soalan dengan beritahu dengan tanya soal jawapan ke kat Bapak Dan dengan saya ke? Baca soalan je, tak ada jawapan. Okay, fine. Antara berikut, manakah unsur yang berada dalam kumpulan 18 jadual perkara unsur? A. Argon dan xenon. B. Hidrogen dan oksigen. C. Oksigen dan xenon. D. Argon dan hidrogen. Susah soalan ni. Papa Dev, tolong boleh saya nak call Papa Dev sekejap. Hello Papa Dev, macam mana tolong jawab sekejap. Engage. Okay. Apa jawapan dia Papa Dev? Engage. Engage. Oh, kena macam tu je. Faham, terima kasih Papa Dev. Sabar. Dah, student dah jawab dah. Oh, dia orang dah jawab. Thank you so much. The answer is A. Bravo. Hari, mantap. Tengok. Nice. 1 point. Okay, next. Kita Point. tengok seterusnya. Okay. Pernyataan manakah yang betul tentang mangkin? Or which statement is correct about catalyst? A. Hanya wujud sebagai pepejal pada suhu bilik. B. Mempengaruhi kuantiti hasil yang terbentuk. C. Tidak berubah secara kimia selepas tindak balas. D. Habis digunakan di dalam tindak balas. Okay. Ini soalan ni saya suka. Guys, korang boleh maintain je dekat Syazik Catalyst ni, saya letak bahasa mudah dia orang ketiga. Di mana dia membantu mempercepatkan tindak balas dan orang ketiga ini tidak akan terlibat dalam tindak balas. Batu api. Okay, dia just percepat batu api. Yeah, dia takkan terlibat dia takkan berubah langsung. So jawapan dia mana? Yeah, the answer, okay, stop. Terbaik. The answer is C. Unchange, tidak berubah. Tidak berubah. Okay, by the way, korang boleh double tap dekat skrin Syazik Double tap skrin Syazik untuk pinkan dia. Siapa yang guna laptop tu, korang boleh pasang gallery view, korang boleh nampak saya, Papa Dan dengan Syazik sekali serentak. Okay. Oh. 7. Siapakah yang menjumpai proton dan neutron dalam suatu atom? A. Niels Bohr untuk proton, J.J. Thomson untuk neutron. B. Ernest Rutherford and James Chadwick. C. J.J. Thomson and James Chadwick.
Or D, Ernest Rutherford dengan Niels Bohr. Ni untuk proton dan neutron. Siapa yang jumpa proton dan neutron? Papa Dev, hello sekali lagi. Sekejap, saya nak call Papa Dev sekali lagi Hello. Dalam hayat sekali je, bukan sekali. Okey, kita bagi Oh. 2 kali. Bagi 2 kali. Oh. Dua kali sama, kita bagi 2 kali. Tadi engage, tadi engage. Saya nak call Ilya. Tashin, Ilya seorang. Ilya, hello. Aina Maisara pun tak apa, Aina Maisara. Okey, hai Aina Maisara. Jawapan dia apa? Ika, okey, baik. Sabar seorang satu jawab. Okey, dia orang cakap B, betul tak? B. B. Tak. James Sherry betul. Ernest Rutherford pun betul. Yeah. Kenapa bukan C? J.J. Thomson. Bukan C. J.J. Thomson. Dia jumpa apa? Sekejap, saya nak call Tong Yusin kejap. Hello Tong Yusin, kenapa bukan C Oh, dia jumpa elektron. Faham. Elektron. Terus letak. Marah. Okey. Okey, I'm happy. Thank you. Baik. Okey, seterusnya kita tengok gambar rajah ni. Dia tunjuk susunan elektron bagi satu sebatian. Dia tak beritahu sebatian apa. Antara yang berikut, yang manakah betul mengenai sebatian ini? Kita tengok sini. Kita ada karbon, kita ada hidrogen. Karbon dengan hidrogen semuanya berkongsi. Tak ada yang derma atau terima elektron. Di antara yang berikut, yang manakah betul mengenai sebatian ini? A, larut dalam benzina. B, larut dalam air. C, mempunyai takat didih yang tinggi. D, boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan. Okey, Papa Dev. The number you're calling is not in service. Please try again. Okey, kejap saya nak balas DM seorang ni, Nadira Jasmine. Okey, Nadira cakap jawapan dia apa, soluble in benzina. Dia cakap larut dalam benzina. Betul tak? Betul. Sebab dia share katan Benzina tu covalent adik-beradik soluble dengan benzina. John Cena ke? John Cena pula dah. Tak. Tak apa. Okey, jadi kita boleh tengok trend. Kita boleh tengok trend di mana B, C, D semua adalah ikatan Ionik. Kita tengok trend macam tu. Kalau B, C, D semua dah ikatan ionik, satu je iaitu Chapter 5. Yes. Well done. Now. Alright. Boleh tak kita proceed ke paper 2 pula? Okay, let's go to paper 2. Okay, paper 1 awak dah nampak corak dia Ini nama dia adalah corak dichotomous, di mana dia either ada dua pilihan, iaitu betul ataupun salah. Hang kalau jawab betul, kalau hang jawab salah. Hang jangan pula, ini A, B, boleh tengok skrin saya A, B, awak rasa jawapan A, awak rasa jawapan B, awak bulat separuh mesti. Ini kena nanti. Awak nak saya rasa A, saya rasa B lah, bulat separuh. Tak ada. Ini adalah kita panggil dia sebagai dichotomous. Di bermaksudnya dua, cotomous dia maksud cotomous. Okay, dichotomous answer scheme di mana awak hanya kalau jawab A, kalau A betul. Kalau awak jawab B salah. Gitu. Kena hitamkan dekat Omar. Bukan Omar. OMR. Omar tu Omar Faiz. Omar. Awak jangan macam tu. Nanti. Okay, kita tengok pada paper tu. Alright. Hello. Paper tu. Okay, paper tu tengok Papa Dev ke? Tengok Papa Dev. Okay, kita tengok pada Papa Dev. Nampak kan? Okay, Papa Dev, kita akan jawab A nanti. Okay, semua nampak soalan dia. Okay. Baik, nampak tak nampak? Tak jelas tak tadi saya bagi tahu. Mana nak dapat? Nanti itu belakang kira. Kita bagi tahu, don't worry. Tapi kamu tengok di sini, ini adalah satu bentuk soalan untuk struktur. Okey? Okey. Dia bagi kita bika A dengan bika B. Betul tak? Di sini dia kata ada larutan asid. Dia kata larutan asid ya. Sepatutnya dia kena bagi tahu cecair lah. Sekejap Papa Dev. Cecair. Papa Dev boleh pin korang nampak Papa Dev kan nampak sehaziq lagi?
Nampak semua. Okey, korang kena pilihkan skrin PDF. Kalau tak nampak, Allah, tak lama dah tu. Make sure boleh nampak dulu. Si Plus boleh pinkan tapi tak, kita orang nak buat gallery review, maybe korang boleh dekatkan sikit kot. Tapi jangan dekat sangat. Okey. Dah okey. Nampak? Alright. Baik. Kamu nampak tak? Bila kita kurang buat soalan, kita akan nampak macam cekok sikit lah. Jadi kamu buat banyak soalan, salah tak apa, tengok jawapan, cuba fahamkan dari sana. Alright? Boleh faham tak? Okey. Jadi contoh sini, tadi saya dah bagi tahu kan, untuk for acid and alkali, the presence of water is very important for the process of ionization. Betul tak? Maksudnya, air itu sangat penting supaya molekul boleh mengalami proses pengayunan. Dan juga, dan juga dalam kes yang asid ni, kita guna asid. Asid apa? Asid etanoik. Tadi saya ada bagi tahu, ada pelajar tanya apa tu asid kuat dengan asid lemah. Okey, yang ni kamu dah kena tahu dah basic. Sebab apa? Kamu kena tahu asid lemah dia mengurai secara para. Alright, tak lengkap. Ya, cuka. Right. Manakala yang asid kuat pula dia mengurai secara lengkap. Alright. Jadi asid kuat ni dia talak 3, asid lemah ni dia talak 1. Okey, dia boleh bersatu balik. Boleh faham tak? Jadi kalau kamu kurang faham, kamu fokus yang tu dulu. Lagi satu saya dah bagi tahu, mesti kena ada air untuk proses tu berlaku. Betul tak? Okey. Di sini dia bagi tahu pH dia ialah 4. Yang ni pH dia bagi 7. Baik. Dua-dua asid tau. Tapi asid kita tahu mesti pH dia kurang daripada 7, kamu belajar di form 1. Betul tak? Form 1 ke form 2? Jadi di sini kita tahu asid kenapa pH 7? Confirm yang ni adalah pelarut organik. Kalau pelarut organik kamu akan belajar di form 5 chapter 2. Alright? Okey. Jadi di sini rupanya mesti ada air, sebab tu dia menunjukkan pH dia kurang daripada 7. Itu dia. Jadi bila kita dah tahu konsep ni, bila kamu hafal tanpa membuat latihan, benda tu kamu akan lupa. Jadi hafal saja is not the way you study physics, chemistry, maths, economy and also bio. But state the name of suitable solvent. Solvent ni lah kamu dah belajar di form 2 juga. Ingat tak? Solute dengan solvent. Iaitu bahan larut dengan pelarut. Jadi di sini kita boleh kata air. Ayong. Ayak. Sini pula kamu boleh bagi tahu lah. Benzina ke tadi kamu tahu kan? Betul. Kamu letak sebarang waktu daripada form 5 bab 2. Alright? Betul. So, dia tengok dia bagi 2 markah. 1 mark, 1 mark. Tak mau ke? Meti benzina pun boleh. Dia nak letak diesel pun boleh. Jangan terbakar sudah. Alright. Okay, so next. Baik. Dia tanya kita, okay, kita tengok di sini kan dia bagi 3 markah, mesti ada 3 point tau. Explain pH value of ethanoic acid in beaker A. Why? Mesti ionization. Pengayunan dalam bahasa Melayu. Pengayunan. Mesti ada apa? Air. Air. Menghasilkan apa? Free moving ion. H+. Ini kata kunci dia. Kalau you letak yang ni pun tak apa juga. Yang ni adalah hydrozonium ya. Jadi kamu akan dapat 3 markah. 1, 2, 3. Can you follow? So Yes. it's actually simple if you know their stuff actually. Maksudnya macam mana kita nak jadikan dia simple? Tak ada genius lah. 1% saja mereka tengok saja boleh jawab. Majority you all are like us. Kita buat, kita jadi lebih mahir. Saya punya orang kata apa, saya selalu kata even a fool or an idiot, sorry to say that, do the same job over and over and over, he'll become a specialist on that particular work. You all jadi specialist menjawab sudah. Faham tak? Okay, we go again. Baik, yang ni dah jawab. Ethanoic acid does not conduct electricity. Why? Does not dissolve in organic solvent. Tadi ingat tak pelarut organik? Ada air tak? Tak ada kan? Ada. Jadi dia kekal sebagai, ethanoic kekal sebagai molekul.
Molekul sebagai molekul. Dia kekal sebagai molekul, tiada H+. ion. Ion. Ya, 2 markah. Jadi, you understand or not? Ini kata kunci sajalah. You tengok answer script, you akan tahu. Alright? Baik. The next. Okay, next one. Next one, kita akan ada sikit saja. Best kan jawab macam ni kan? Dia betul tak? Nanti kita buat petition, kita SPM, kita jawab sama-sama boleh tak? Baik. Okay, boleh. Okay, di sini dia bagi berapa markah? Let me see. Okay. 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 3 markah. Okay, 3 markah. Baik, dia kata which of the solution has highest ya? Maksudnya kepekatan hidroksida yang paling banyak. Kita tengok pH dia, kita dah tahu dah. Alright? Alkali. Okay. Jadi kita jawab T. 1 markah. Alright? Okay. Dia mengurai menghasilkan apa? OH minus. Mesti ada apa? Air. Jadi kepekatan yang ni paling Tinggi. Dan kepekatan bagi hidrogen paling, ion hidrogen paling rendah. Faham. Okay, that's all. Boleh? Baik. Jadi, any question? Boleh ya? Good. Boleh. Kau nampak kan flow dia kan? Nampak how easy we can get the marks when you know the flow. Alright, ni soalan seterusnya. Okay, kamu tengok di sini calculate the concentration of solution P, Q, S, T respectively state whether they are acid or alkali. Baik, di sini Cari untuk satu je. Cari untuk satu di je. sini kamu hanya perlu buat kiraan macam ni. Okay, boleh nampak tak? Okay, saya bagi sekejap. Alright. Baik. Yang ni lah apa? Acid. Betul tak? Saya bagi kepekatan. Boleh. Jadi ini formula dia. Ini formula bagi mencari pH dia. Jadi saya ganti masuk di sini. Faham tak? Saya dapat macam ni. Setakat berikut, ambil kalkulator, negatif, log, kurungan 0.01, kamu akan dapat negatif 2, negatif kali negatif positif pH 2. Boleh kan? Settle. Okay. The same story over the other side. Kalau saya bagi alkali. Baik. Saya bagi alkali ialah bila saya kata mol, is actually molar ialah mol per decimeter padu. Benda yang sama lah. Benda yang sama dengan yang ni. Faham tak? Baik. So, sekarang kita kira POH. Baik, POH negatif the same formula tapi POH. Boleh nampak tak? Boleh nampak ya? Okay. Kiraan dia kamu akan dapat POH punya pH, POH ialah 2. Tapi kamu ingat tak formula ni? Oh, faham. Jadi pH, acid, alkali mesti 14. Jadi bawa yang 2 tu, bawa main sana, kita tahu yang ni ialah pH 12. So itu calculation yang kamu guna di sana. Got it? Okay, got it. Alright. Okay, terbaik. Terima kasih. Seteva. Power. Okay, baru lagi untuk technicalities untuk pH dengan POH tu, kita akan sembang in class. Yes. Alright, you guys dapat catch how to answer, how easy the flow is. It's easy. Yeah. Okay, kita akan pergi soalan sikit last on another 2 or 3 minutes. Daripada Haziq kita tengok paper soalan carbon compound. Ada yang tanya, sir, nak paper tu? Boleh. Kita tengok. Tenang. Nanti kita akan bagi, don't worry. Kita akan bagi. Korang ni kalau bagi paper banyak-banyak, korang nak baca, kau buat kasam. Simpan dulu. Okay, tengok pada si Haziq, screen si Haziq. Boleh pinkan si Haziq kan, MC Plus, boleh pinkan si Haziq. So diagram 7.1 shows the structural formula of hydrocarbon compounds P and Q. Dia bagi struktur hydrocarbon P dan Q. Banding dan bezakan kedua-dua hydrocarbon ini berdasarkan formula strukturnya. Bila nampak banding dan bezakan, jangan bezakan je. Jangan tengok perbezaan. You kena tengok persamaan dia juga.
Kita tengok kat sini, banding dan bezakan. Compare and contrast. Kita banding tu sama. Apa yang sama dulu? Apa yang sama? Carbon, bilangan carbon, betul. Bilangan carbon dia. Bilangan carbon sama. You nak cakap 4 boleh, you cakap bilangan carbon pun boleh. Bilangan carbon sama, kemudian yang sama apa lagi sama? Perkataan dia dalam soalan dah bagi siap-siap, iaitu menunjukkan formula struktur bagi sebatian hidrokarbon. Dua-dua adalah hidrokarbon. Tulis je. Dah dapat 2 markah. Kemudian kita tengok apa perbezaan dia pula. Perbezaan dia kat sini, dia punya bond, betul. Ikatan ganda dengan ikatan tunggal. Ikatan. Apa lagi yang beza? Apa lagi beza? Bilangan hidrogen boleh, tak ada masalah. Apa lagi? So, kalau beza senang tengok. Okey, bilangan hidrogen. Apa lagi? Nama, jangan sebut nama. Kalau boleh, satu kumpulan homolog ataupun homologous series. Okey? Okey, next dah dapat 4 markah. Cukup. Kumpulan berfungsi boleh you tulis kumpulan fungsi bawa ikatan juga. Next, kita gerak kepada dia minta compound P dan compound Q each has its own isomerism. Tunjukkan isomerism dia. Jadi lukis dan namakan satu isomer bagi setiap sebatian. Nampak? Dia minta you lukiskan dan namakan. Yang paling senang untuk alkina, alkin, nampak double bond di situ? Pindahkan je ke sebelah. Jadi benda lain dah. Kalau kita nampak kat sini, 1, 2, 3, 4, pindahkan daripada hujung ke tengah. Fokus kepada main chain dia dan namakan dia. Namakan apa dia? But to in. You boleh tulis dash, 2 dash ena ataupun in English in. Pastikan nombor dengan alfabet ada dash. Asingkan. 6. Dan bila awak lukis, jangan lupa hidrogen. Kesian hidrogen. Lukis hidrogen. Last kali ni. Kemudian yang sini pula. Sini dah tak boleh, tak ada double bond. Nak pindahkan apa pula? Awak pindahkan yang hujung ni, iaitu dia punya main chain hujung ni, gerakkan ke tengah. Kalau awak gerak ke hujung sini pun, dia akan jadi macam ular. So, yang hujung ni gerakkan ke tengah. Jadi kita akan gerakkan. 1, 2, 3. Jangan letak kat hujung sini. Jadi sama, letak kat tengah. Dia akan jadi benda yang lain. Center, betul. Gerakan center. Dan labelkan carbon dia 1, 2, 3. Carbon dia adalah dekat 2 side chain ni. Nama dia adalah 2. Ingat, kena ada dash. Sebab dengan alfabet ada M. 2 metil propana. Ngam, senang. Or you can say 2 methyl propane. Let's move on. Kita tengok kat sini. Terangkan secara ringkas satu ujian kimia untuk membezakan sebatian P dan Q. How you want to differentiate P and Q based on eksperimen ataupun ujian kimia. Dia minta terangkan. Terangkan, bagi tahu dia macam mana. Bayangkan examiner ni tak nampak apa, you bagi tahu dah apa nak kena buat. Okey, jangan cakap boom, bromine, halogen. Dia pun tak tahu. Kena bagi tahu dia. Dia dah bayangkan examiner ni tak nampak apa, you kena bagi tahu, terangkan. Jadi bagi tahu masukkan apa? Masukkan air bromin dalam tabung uji. Bagi tahu dia. Kesian dia. Guide dia. Kesian dia. Bagi tahu air bromin masuk dalam tabung uji ataupun test tube. Kemudian apa jadi? You masukkan hidrokarbon P dan Q. Masukkan P dan Q. Ingat dia, kita ada 4 markah. Maka kita akan ada 4 point. Dan apa jadi dekat P? Air bromin tu kita tengok P adalah alkina. Dia akan jadi dinyah warna ataupun decolorize. Dinyah warna. Bagi tahu warna apa, daripada apa ke apa. Dari warna perang tadi tu. Perang air bromin kepada tiada warna. Ini baru 3 markah. Last mark. Last mark Q. The last mark jatuh kepada Q. Kita explain Q. Kita cakap dekat Q. Apa dia? Tiada perubahan.
Correct. Ngam. Ngam. Ah. Power. Okay, kita ada soalan kat bawah tu. Yang soalan bawah tu kita simpan dulu, okay? Alright. So guys, awak nampak tak dia punya, tadi kami tunjukkan perbezaan jenis soalan paper 1. Paper 1, tuan-tuan perempuan, easy as ABC. Memang dia sebab dia memang ABC lah. Sebab tu dia easy as ABC. Tapi ingat, dia punya cabaran dekat dichotomous. Dichotomous maksud kata hang jawab betul-betul, hang jawab salah habis. So, itu paper 1. Paper 1 bang is for your confidence. Paper 2, what Seteva dengan Haziq tunjuk. Seteva tadi tunjuk acid. Okey, awak nampak flow markah dia senang kan? Flow markah dia senang kan? Yang Seteva tadi. Itulah bahagian A. Yang 8 soalan tu. Kebanyakan 8 soalan, dia punya game dia sama. Senang. In fact, soalan yang kami ambil tadi di aras intermediate. Di aras intermediate. Dia kena senang sangat tak? Dia kena susah sangat tak? Di intermediate. Alright. So, cara nak score dia, flow. Baik, apa soalan yang Haziq tunjuk, itu adalah section C. Okay, nampak kita ada section B atau C. Paper 1, kita ada paper 2, kita ada paper bahagian A and B. Awak boleh nampak corak dia. Yang pada tunjuk, ada soalan, you jawab by slowly. Apa yang Haziq tunjuk, dia bagi soalan and you need to create your answer. How you create your answer? Compare and contrast. Macam kalau tadi, awak boleh tuliskan table. Okay. So babe, awak boleh screenshot dulu saya punya whiteboard ni. Boleh screenshot dulu, take your time untuk screenshot. 3, 2, 1. Baik. Untuk yang kedua, kod nak screenshot juga. Nurin Kristina. Okay. Guys, kita sudah sampai ke penghujung. Tapi sebelum kita tamatkan kelas, let's go. Kita nak buat ikrar kimia. 1 last time. Are you guys ready? Kita ada 920 dalam ni. Jom. Bila saya cakap up, semua orang cakap up. Semua cakap up, semua angkat tangan. Okay, ikrar Ikrar. Risau budak-budak dalam sekarang. Dia ikrar tahu macam mana? Saya dengan apa pada? Dia ikrar, dia tulis kat keyboard. Oh ya. Okay. Babe, ikrar ni serius ikrar. Jom semua. Let's go. Kau follow je apa yang saya cakap. The 3, the 2, 1, up. Kami. Papa ada dengan Haziq boleh ulang sekali ya? Okay. Kami. Sekejap. Boleh. 3, 2, 1, up. Kami. Selaku warga kimia. Selaku warga kimia. Berikrar. Bahawasanya selagi kami menghirup oksigen, kami akan menjadi unsur yang positif. Dalam kesemua tindak balas. Dan akan mengimbangkan persamaan dunia dan akhirat. Yeah guys, berikan tepukan pada anda semua sudah boleh kimiakan. So, itu sahaja daripada saya, Semas dan Haziq dengan Papa Dev. Sedikit kata-kata semangat daripada saya. Everyone, Pelasying Form 504, this year is going to be your year. No matter how hard it is, keep moving forward. Life going to push you down hard, but you guys are going to jump twice as high. Okay, that's all from me, your Semas. Daripada kata-kata sedikit pada Haziq. Okay, jangan risau, jangan terlampau rasa heavy sebab you guys got this. Korang dah ada, cuma lay it down sahaja. You nak lay it down. So, take your time untuk prepare everything and get your weapons ready.
You guys got this. You guys got it. Yeah, alright, kita ada sesi nak screenshot ke apa dengan Bapak Dan sekali semua. Let's go. Nak screenshot ke apa ke? Saya thank you, terima kasih semua Daniel Ahsan, Ainul Nadia, Alia, Tiro, Alia. Okay, jumpa lagi anda semua pada waktu akan datang. See you guys around. Assalamualaikum. Thank you Aziz. Terima kasih. Saya rasa bangga. Boleh sign lah. Sign ke dada boleh. Daripada kalau kamu tak tahu Haziq ni dia adalah sifu saya lah. Dia memang power. Masih lagi lah. UM tu semua orang kenal dia. Semua lecturer semua kenal dia. Dia bagi nombor account. Hero sambung Discord, okay? Syab, terima kasih Syab. Terima kasih Kik dapat dah semalam. Okay, Tong Yusi, terima kasih. Bye Syab, bye. Semua jaga diri Baik, Assalamualaikum.